Sindiket penyeludupan parti di Kelantan tumpas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita tengah malam bersama saya, Sahih Samsudin. Satu sindiket penyeludupan pendatang asing tanpa izin parti didalangi 8 lelaki Pakistan ditumpaskan Jabatan Imigresen Malaysia dalam operasi khas pada 11 September lalu. Ketua Pengarahnya, Datuk Ruslin Jusof berkata kesemua suspek ditahan dalam ops gelombang 4 di beberapa lokasi sekitar Kelantan. Sindiket dipercayai aktif menyelundup warga Pakistan ke dalam negara sejak Mei 2022 untuk bekerja secara haram dan menyasarkan wanita tempatan untuk dikahwini. Modus operandi sindiket adalah dengan menyelundup parti dari Pakistan ini menaiki pesawat dan mendarat di Thailand. Kemudian parti terbabit akan dibawa melalui pengkalan haram melintasi sempadan Malaysia-Thailand. Dalang dan transporter terbabit ditahan di bawah Akta Anti Perdagangan Orang dan Penyelundupan Migran Atip SOM 2007. Manakala 6 parti ditahan di bawah Akta Imigresen 1959-63 dan Akta Pasport 1966. Kesemua individu berkenaan ditahan di Depoh Imigresen Tanah Merah. Seramai 45 individu termasuk 15 wanita warga Thailand yang bekerja sebagai gadis kalung bunga ditahan dalam serbuan op gegar di sebuah kelab malam di Taman Melaka Raya di Melaka. Kesemua wanita yang bekerja kelab itu ditahan kerana disyaki telah melanggar syarat permit dan tidak mempunyai sebarang dokumen perjalanan yang sah. Pengarah Imigresen Melaka, Anirwan Fauzi Muhammad Aini berkata pihaknya turut menahan 5 lelaki warga Bangladesh yang merupakan pekerja kelab berkenaan atas kesalahan sama. Selain 2 lelaki warga tempatan yang merupakan penjaga dan pengurus kelab malam tersebut. Kesemua mereka ditahan di bawah Seksyen 55B dan Seksyen 56(1)(d) Akta Imigresen 1959-63 dalam kurungan Akta 155 serta Peraturan 39(b) Peraturan Imigresen 1963. Sebanyak 12 borang 29 dalam kurungan saman saksi juga telah dikeluarkan ke atas pelanggan bagi membantu siasatan lanjut. Sepasang suami isteri maut selepas motosikal berkuasa tinggi dinaiki mereka terlanggar bahagian belakang sebuah trak tentera di kilometer 87 Lebuh Raya Utara Selatan arah selatan dekat Gurun kira-kira pukul 2.20 petang tadi. Penunggang motosikal maut di lokasi kejadian manakala isterinya meninggal dunia ketika menerima rawatan di Hospital Sultan Abdul Halim. Ketua Polis Daerah Kuala Muda ACP Zaidi Cik Hassan berkata pemandu dan penumpang trak yang juga merupakan anggota tentera tidak mengalami sebarang kecederaan. Mangsa yang maut dikenali sebagai Rizwan Saleh, 41 tahun yang merupakan seorang anggota tentera dan isterinya Rosmawati Ismail, 39 tahun. Kemalangan dipercayai berlaku apabila motosikal mangsa yang ditunggangi dari arah Alostar menghala ke arah Butterworth hilang kawalan lalu melanggar belakang trak tentera. Impak pelanggaran yang kuat telah menyebabkan motosikal terbakar di tengah laluan jalan. Kes disiasat menurut Seksyen 41(1) Akta Pengangkutan Jalan APJ 1987. 5 lelaki cedera selepas lori 3 tan yang dinaiki mereka terbabas sebelum melanggar pokok dan terjatuh ke tebing sungai di Jalan RTP Klau Raup. Mangsa yang tercedera melibatkan seorang warga tempatan dan 4 warga Myanmar. Perhubungan Awam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Pahang, Zulfadli Zakaria berkata seramai 5 anggota dan 2 pegawai dari Balai Bomba dan Penyelamat Raup bersama 2 jentera segera ke lokasi selepas menerima maklumat pada jam 2.30 petang. Mangsa yang tersepit berjaya dikeluarkan, pasukan bomba menggunakan peralatan menyelamat. Kesemua mangsa telah dihantar ke Hospital Raup untuk rawatan lanjut. Seorang warga Mas mengaku bersalah atas 4 pertuduhan mencabul anak perempuannya. Tertuduh yang juga pemandu e-hailing berusia 63 tahun didakwa melakukan amang seksual terhadap anak kandungnya yang berusia 13 tahun antara Mac hingga Jun tahun lalu. Tertuduh melakukan perbuatan itu di sebuah rumah dekat Tanah Liat, Bukit Mertajam. Kes dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Wan Amira Ruzaini Wan Abdul Razak. Tertuduh tidak diwakili peguam. Hakim tidak membenarkan tertuduh. Dikat jamin berikutan tertuduh tinggal satu rumah dengan mangsa. Mahkamah menetapkan 27 September ini bagi memutuskan hukuman. Seorang jurutera Harun Narisat Ibrahim, 46 tahun didakwa di Mahkamah Magistrate Tanah Merah atas pertuduhan membunuh penjawat awam
Tuan Muhammad Saleh Tuan Ibrahim, 51 tahun, di hadapan sebuah kedai makan di Machang 3 September lalu. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Mahkamah menetapkan 13 November depan untuk sebutan semula kes. Sementara laporan kimia dan forensik, kes dipindahkan ke Mahkamah Tinggi Kota Baru. Dalam kejadian 3 September lalu, seorang penjawat awam maut selepas berlaku pergaduhan di kedai makan Jalan Lama Pasir Putih Machang di hadapan Hospital Machang, Kelantan. Seorang penjawat awam mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Johor Bahru atas 2 tuduhan melakukan amang seksual ke atas anak saudara perempuannya berumur 14 tahun April lalu. Kedua-dua perbuatan itu dilakukan tertuduh 31 tahun di sebuah rumah di kuartus Hospital Sultanah Aminah HSA 20 April lalu. Bagi dua pertuduhan, lelaki tersebut didakwa mengikut Seksyen 14(A) dan Seksyen 14(B) Akta Kesalahan Kanak-Kanak 2017 dan boleh dihukum mengikut akta yang sama. Mahkamah menetapkan jaminan RM15,000 bagi kedua-dua tuduhan berserta 3 syarat tambahan pihak pendakwaan. Sebutan kes ditetapkan 22 November depan. Jenayah penipuan dalam talian di Perak mencatatkan peningkatan sehingga 37% bagi tempoh Januari hingga Ogos tahun ini. Sebanyak 1,957 kes dilaporkan membabitkan nilai kerugian hampir 70 juta ringgit. Antara kes yang dikesan melibatkan penipuan dengan menyamar sebagai penguatkuasa, penipuan tawaran kerja, pinjaman tidak wujud dan pelaburan. Mangsa-mangsa yang tertipu ni pelbagai peringkat umur yang kita rekodkan bermula daripada 18 tahun lah terutamanya. Bermula 18 tahun ni maksudnya dia orang ni dah memiliki dah boleh akses akaun bank sendiri. Kalau budak sekolah tu mungkin tak boleh pegang akaun lagi kan bawah 18 tahun tu. Ni kebanyakannya bermula daripada 18 tahun sehingga 70-an pun ada. Beliau berkata demikian selepas menjadi tetamu di Konti Perak FM Ipoh. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Sarawak sedang mengesan 2 individu bagi membantu siasatan kes yang sedang dijalankan. SPRM menerusi kenyataan memaklumkan mereka Mona Lisa Ismail, 45 tahun yang beralamat terakhir di Lot 2589 Jalan Lapangan Terbang, Kuching, Sarawak. Manakala seorang lagi Muhammad Rizwan Mat Ismail, 30 tahun yang mempunyai alamat terakhir di Kampung Bawang, Tamparuli, Sabah. Orang ramai yang mempunyai maklumat mengenai individu tersebut diminta menghubungi Pegawai Penyiasat Khairil Ammar Faizal Azman di talian tertera. Sebanyak 5,335 kes penyakit tangan, kaki dan mulut HFMD dilaporkan di Pulau Pinang dari 1 Januari hingga minggu lalu. 95.7% dikesan di institusi pendidikan dan pusat jagaan kanak-kanak berusia di bawah 12 tahun. Pengurusi Exco Belia, Sukan dan Kesihatan Negeri Daniel Gui berkata jumlah kes ditatatkan berkurangan 15% berbanding tempoh sama tahun lalu. Bagaimanapun, semua pihak diminta memain peranan dalam mengekang penularan HFMD. Pada tahun 2023 iaitu tahun ini sehingga ke Minggu Epidemiologi ke-36 iaitu bermula tahun ini iaitu 1 Januari sehingga 9 September 2023 sebanyak 5,335 kes HFMD telah dilaporkan di negeri Pulau Pinang. Beliau berkata demikian kepada media di Georgetown, Pulau Pinang. Di Melaka, jumlah kes HFMD meningkat kepada 259 kes pada Minggu Epid ke-36 berbanding 206 kes pada minggu sebelumnya. Exco Kesihatan Melaka Eng Hee Sem kata faktor utama pertambahan jumlah kes adalah perebakan di taska atau pusat jagaan kanak-kanak. Bagaimanapun, secara keseluruhan sejak awal tahun, jumlah kes direkodkan menunjukkan penurunan kepada 4,224 kes berbanding tempoh sama tahun lalu sebanyak 6,757 kes. Selain itu, tiada kes kemasukan ke unit rawatan rapi ICU atau kematian dilaporkan.
nasihat pada ibu bapa semua lah. Kalau apa-apa rasa anak, kalau apa-apa kurang sihat, kita kena kuarantin anak lah di Melaka. Dan juga nasihat pada sekolah lah, pada guru-guru lah. Kalau dapati anak yang kurang sihat, kena inform pada ibu bapa lah, dan juga beritahu pada yang in charge lah, tadika. Kalau boleh, kalau kita tutup sekolah lah sementara sampai semua murid sudah sembuh, kalau kita buka balik lah. Walaupun dia tak ada kes serius, tapi dia boleh melembat pada anak murid lain je. Beliau berkata demikian kepada media di Air Keroh, Melaka. Bahawasanya negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya, memelihara cara hidup demokratik, mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati secara adil dan saksama, menjamin satu cara liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak, membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesepanan dan kesusilaan. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan membaca setiap surat dan petisyen yang dipersembahkan rakyat negeri Sabah dan Sarawak kepada baginda sepanjang pengembaraan Kembara Kenali Borneo selama 11 hari yang berakhir semalam. Istana Negara dalam kenyataan di laman Facebook maklumkan Seri Paduka Baginda akan menyerahkan setiap surat dan petisyen kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Seri Paduka Baginda juga menzahirkan ucapan terima kasih kepada seluruh rakyat di Sabah dan Sarawak yang sudi berkongsi kisah suka dan duka serta pelbagai masalah menerusi surat dan petisyen tersebut. Kembara Kenali Borneo julung kali diadakan yang bermula di Tawau, Sabah pada 3 September lalu, melabuhkan tirai di Teluk Melano, Sematan, Sarawak semalam. Kembara itu membabitkan perjalanan sejauh 2,154 km menelusuri lebuh raya Pen Borneo, menghubungkan Sabah, Sarawak serta Brunei. Mendapat sambutan luar biasa daripada rakyat di kedua-dua negeri berkenaan. Gubal Akta Kebebasan Maklumat dengan mewujudkan parameter serta garis panduan jelas bagi memberi akses kepada orang awam mendapatkan maklumat daripada badan awam dan kerajaan. Itu antara perkara secara prinsip dipersetujui dalam mesyuarat Jawatankuasa Khas Kabinet Tata Kelola Nasional JKKTN yang dipengerusi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Parlimen. Menurut kenyataan pejabat Perdana Menteri, selaras dengan keputusan tersebut, Akta Rahsia Rasmi 1972 dalam kurungan Akta 88 juga akan dipinda sewajarnya. Langkah itu diambil bagi memastikan penyampaian perkhidmatan awam dapat dipertingkat dan menggalakkan penglibatan rakyat dalam proses pembentukan dasar negara. Mesyuarat juga bersetuju untuk menggubal rang undang-undang RUU perolehan kerajaan bagi memperkasa tata kelola perolehan kerajaan secara perundangan. Selain itu, 18 resolusi hasil daripada 2 sesi persidangan pendidikan, governance, integriti dan anti rasuah peringkat kebangsaan tahun 2022 dan 2023 yang mengemukakan syur-syur penambahbaikan daripada sudut perundangan dan dasar berkaitan tata kelola, integriti serta anti rasuah turut diambil maklum. Resolusi itu akan diteliti untuk dijadikan input dalam pembangunan strategi pembantrasan rasuah nasional NACS yang baru. Keperluan untuk melesenkan penyedia platform besar seperti Google, Meta dan TikTok yang menjana pendapatan menerusi kandungan daripada organisasi media tempatan sedang diteliti. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadil berkata perbincangan telah dibuat dengan platform berkenaan bagi memperhalusi perkara itu yang bertujuan memberi pulangan kepada industri media negara. Antara lain, kita lihat ada keperluan untuk mungkin mempertimbang satu mekanisme untuk
sekurang-kurangnya ketiga-tiga platform ini menyumbang balik kepada industri media di Malaysia. Kerana kita lihat banyak daripada konten kita yang dihasilkan oleh organisasi media di Malaysia dimanfaatkan oleh platform-platform ini dalam media sosial mereka, tapi pulangan kepada media kita sangat kurang. Beliau ditemui selepas menyantuni dan menyampaikan sumbangan menerusi program Bantuan Tabung Kasih @Hawana 2023 kepada kaki tangan RTM Sarawak Irwan Budi Anwar. Fahmi menegaskan KKD komited pastikan ekosistem industri media yang lebih mampan sekaligus menjamin kebajikan golongan wartawan. Perbincangan dengan Perkeso akan dilakukan untuk memperluas jaringan keselamatan sosial khususnya kepada wartawan separuh masa. Pihak berkuasa Norway telah berkongsi maklumat berhubung penahanan seorang rakyat Malaysia yang didakwa terlibat dalam aktiviti pengitipan di negara itu. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menjelaskan segala maklumat yang diterima akan diteliti bagi membantu siasatan kes terbabit. Saya telah diberi taklimat oleh Tan Sri Ketua Polis Negara tengah hari semalam berkenaan dengan latar belakang kes itu. Tapi kami masih lagi menunggu maklumat lengkap. Maksudnya pihak berkuasa Norway telah notify pasukan keselamatan kita memaklumkan tentang status individu yang berkenaan, latar latar belakang dan sebagainya, serta dengan segala bukti-bukti yang mereka pilih untuk berkongsi dengan kita. Beliau berkata demikian kepada media di Putrajaya. Polis Diraja Malaysia akan menggunakan kaedah yang bersesuaian dalam membantu siasatan kes itu bagi menjaga hubungan antara Malaysia dan Norway. Laporan siasatan naas pesawat Beechcraft yang terhempas di Bandar Elmina Shah Alam 17 Ogos lalu akan disiarkan di laman sesawang Kementerian Pengangkutan 10 pagi esok. Pengesahan dibuat Menterinya Anthony Loke. Progress of the report will be issued tomorrow. I think we no, just refer to the facts. All the facts will be in the report tomorrow. We will upload the report on our website by 10 a.m. tomorrow morning. Laporan tersebut berdasarkan rakaman suara 30 minit yang diperoleh daripada Memory Park pesawat berkenaan yang terhempas di Lebuh Raya Guthrie. Anthony Loke ditemui media selepas meninjau pengoperasian tren LRT baru bagi laluan Kelana Jaya di Ibu Negara. Kajian undang-undang berkaitan hukuman kesalahan membabitkan penyalahgunaan dadah akan dilaksanakan. Ia akan dibuat dari perspektif berbeza merujuk kepada keberkesanan pendekatan berasaskan rawatan perubatan atau secara rehabilitasi yang digunakan negara lain. Menteri Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Othman Said berkata ia juga akan mengkaji kebolehlaksanaan pendekatan tersebut di Malaysia. Sesi libat urus lanjutan berkaitan perkara itu termasuk perbincangan kumpulan berfokus akan dikendalikan Timbalan Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi. Aplikasi MyIdea dilancar Agensi Angkasa Malaysia MISA bagi melancarkan pengurusan bencana banjir termasuk menghulurkan bantuan segera kepada bangsa. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Chan Lih Kang berkata aplikasi itu bertujuan bagi memudahkan rakyat dalam menghadapi bencana. Dan saya yakinlah MyIdea ni akan sangat membantulah dalam pengurusan bencana sebab aplikasi ni dia bukan dibangunkan di dalam lab ataupun di dalam office sendiri, tetapi dengan pengalaman MISA dan juga pasukan-pasukan keselamatan. So dia akan saya rasa akan sangat membantulah dan saya harap selepas pelancaran pada hari ini apa-apa pengurusan bencana selepas ini akan menggunakan MyIdea inilah. Beliau menyatakan dalam sidang media pada majlis pelancaran MyIdea. Mekanisme pengambilan pekerja asing bagi 3 subsektor, perkhidmatan, tukang gunting rambut, tekstil dan tukang emas akan diperhalusi minggu hadapan. Menteri Sumber Manusia V. Sivakumar berkata satu mesyuarat antara Kementerian Sumber Manusia dan Kementerian Dalam Negeri akan diadakan bagi tujuan tersebut. Pada
minggu hadapan, satu mesyuarat akan diadakan di antara Kementerian Sumber Manusia dengan Kementerian Dalam Negeri untuk memperincikan prosedur bagaimana kita nak membuka dan memproses untuk permohonan baru untuk 3 subsektor tersebut. Beliau memberitahu pada majlis pelancaran garis panduan bagi mencegah dan membasmi amalan buruh paksa di tempat pekerjaan di Putrajaya. 76 minit tanpa henti, 76 minutes non-stop. Transparent and concise. paparan komprehensif, Ringkas dan padat. Saksikan Kanta 744, 7.44 malam. berita perdana 8 malam. Malaysia Tonight, 8:30 p.m. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menghulurkan sumbangan kepada jago skuas negara Kenneth Low yang dipercayai mengalami penyakit kronik berkaitan dengan saraf. Menerusi hantaran di laman Facebooknya, Perdana Menteri berkata sumbangan itu disampaikan melalui setiausaha politiknya Ahmad Farhan Fauzi ketika menziarahi Kenneth di Wang Semaju hari ini. Datuk Seri Anwar turut berharap Kenneth diberikan kekuatan dan kesembuhan dengan segera. Turut sama menziarahi Kenneth ialah pengerusi Yayasan Kebajikan Atlet Kebangsaan Datuk Nurul Arifin Abdul Majid dan Presiden Multiracial Revert Muslim Firdaus Wong. Sebelum ini, media tempatan melaporkan Kenneth yang pernah menduduki ranking ke-4 Asia dan ke-38 di dunia bekerja sebagai tukang cuci, hidup dalam kesusahan dan mengalami masalah kesihatan. Badminton terbuka Hong Kong, pemain perseorangan lelaki negara Ng Zi Yong mempamerkan aksi konsisten apabila berupaya melangkah ke saingan suku akhir kejohanan. Beliau menempah slot tersebut selepas menang 21-12, 21-11 pada aksi pusingan kedua menewaskan Kanta Suniyama dari Jepun. Aksi pusingan kedua yang berlangsung hari ini menyaksikan Zi Yong tenang menyerap tekanan lawan sepanjang saingan berlangsung. Setiap peluang dimanfaatkan dengan baik oleh Zi Yong untuk mendapatkan mata sebelum mengesahkan kemenangan dalam tempoh 41 minit. Esok, Zi Yong dijadual menentang pemain dari Denmark Magnus Johannesson pada aksi suku akhir kejohanan. Johannesson melangkah ke saingan tersebut selepas menang 10-21, 21-19, 22-20 pada aksi pusingan kedua menewaskan Wang Zuwei dari Taiwan. Menjelang Sukan Asia 2022 pada 23 September ini, Ketua Kontingen Negara CDM Datuk Chong Kin Fat memaklumkan semua atlet negara sudah bersedia untuk menggalas cabaran pada Tamasya Hangzhou. We are ready to fight. And kita pun tak boleh tahan tau. Kita mahu to fight. Kita pun tak takut apa, kita berani semua with Rimau punya team dan penting sekali untuk kontingen yang baru-baru kita pun tak pasti. Semalam Sepak Takraw Persatuan mengumumkan dia akan usaha satu emas, satu perak ini yang memang kita menggalakkan kontingen Malaysia lah yang kita yang selalu inginkan, yang kita nak. Ini satu semangat Malaysia demi Malaysia. Jelas beliau, segala persiapan dari segi makanan dan penginapan akan dikawal rapi oleh pihak yang bertanggungjawab di perkampungan atlet Sukan Asia nanti. Dalam pada itu, misi mempertahankan pingat emas acara regu akan menjadi fokus utama skuad sepak takraw negara pada Tamasya Hangzhou. Bagi Ketua Jurulatih Ahmad Jais Baharun, ia bukan tugas mudah namun percaya anak buahnya mampu melaksanakan tugasan sebaiknya. Kita perlu memberikan satu prestasi terbaik sebab kalau kita dapat mencapai kejayaan di peringkat Sukan Asia, lebih-lebih lagi dapat mengalahkan pasukan Thailand, itu adalah pencapaian tertinggi bagi Sukan Sepak Takraw kebangsaan. 1 emas dan 1 perak menjadi sasaran utama Persatuan Sepak Takraw Malaysia pada Sukan Asia kali ini. Sukan bowling padang, snooker dan biliar serta kickboxing kini disenaraikan dalam program podium. Pengarah bahagian atlet MSN, Jeffrey Ngandirin berkata ia sebagai persediaan menghadapi Sukan C Bangkok 2025 dan Sukan C Kuala Lumpur 2027. Jelas beliau, kesemua sukan-sukan itu disenaraikan kerana telah membuktikan kemampuan dalam semua kejohanan disertai sebelum ini.
Jadi untuk sukan lone jangan risau, memang lone akan tersenarai. Manakala mereka kalau ikut track record akan berada dalam senarai sukan yang dipertandingkan di Tamasya Sukan C di Thailand. Asosiasi Malaysia akan menganjurkan pada 2007 akan menganjurkan juga sukan lone. Jadi semua sukan ini memang kita akan masukkan dalam program latihan yang akan dirancang. Sementara itu, Jeffrey berkata antara kriteria pemilihan atlet ke program podium adalah penyumbang pingat emas pada Sukan C Kemboja. Malaysia 2023, kesebelasan utama kini bersedia bagi memburu dominasi tahta terulang bola sepak Malaysia. Sabtu, 16 September, Terengganu FC bertemu Selangor FC 8.30 malam di saluran OK. Saksikan juga secara penseriman langsung di RTM Klik. Berita 3 malam berakhir di sini. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum dan selamat malam.